Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. BIS Malaysia Jumaat 2 Disember 2024. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di saluran berita RTM. Anda juga boleh ikuti kami di Facebook dan YouTube Live BIS Malaysia. Baik saudara, kita ikuti dahulu laporan komoditi dan mata wang asing disediakan PMB Investment. Ekonomi Malaysia dianggar berkembang 3.4% pada suku keempat 2023 berdasarkan anggaran keluaran dalam negara kasar KDNK awalan. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, angka itu meningkat sedikit berbanding 3.3% pada suku sebelumnya. Sektor perkhidmatan terus kekal sebagai pemacu utama prestasi ekonomi di samping pertumbuhan positif direkodkan menentasi semua sektor lain. Menelusuri prestasi indikator ekonomi bulanan, Indeks Pengeluaran Perindustrian Malaysia mencatat peningkatan 0.6% tahun ke tahun pada November 2023. Dalam konteks sektor perdagangan borong dan runcit, nilai jualan November 2023 berjumlah RM142.6 bilion meningkat 6.2% tahun ke tahun. Inflasi mengalami peningkatan sederhana 1.5% bagi tempoh sama. Mengulas senario tenaga buruh, kadar pengangguran pada November 2023 berada pada 3.3% lebih baik berbanding 3.4% bulan sebelumnya. MAHB berada dalam trajektori pemulihan pada 2023 dengan 72 syarikat penerbangan beroperasi secara aktif. Ia melonjak 9.1% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu juga telah menghubungkan 147 destinasi merangkumi 113 antarabangsa dan 34 domestik. Pengembangan terus didorong pengenalan 6 syarikat penerbangan baru menggunakan lapangan terbang MAHB. Projek Rintis Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS 2.0 bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan bermula hari ini. Ini bagi menyediakan mekanisme penyasaran semula subsidi diesel yang dijangka dilaksana dalam suku kedua tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, projek Rintis melibatkan 6 syarikat perintis. Projek menguji keberkesanan sistem My Subsidi Diesel dan sistem Fleet Card syarikat-syarikat minyak sebelum dilaksanakan kepada keseluruhan industri. Ini amat penting untuk kita memastikan kita mempunyai mekanisme yang ampuh. Pertama, untuk memastikan kita melihat keberkesanan sistem itu dan juga kita mendapatkan feedback daripada syarikat minyak, stesen minyak dan juga sektor industri daripada sektor pengangkutan darat barangan tersebut supaya masing-masing melihat sekiranya ada perkara-perkara yang perlu ditambah baik supaya apabila dilaksanakan secara menyeluruh kelak ia boleh berjalan dengan lancar. Ini antara usaha peralihan daripada sistem analog skid tank kepada fleet card dalam memastikan subsidi secara bersasar dapat dilaksanakan secara bersepadu selain memastikan ketirisan dan penyeludupan pada tahap yang paling minimum. Secara keseluruhan, sebanyak 3,792 stesen minyak terlibat dalam projek rintis tersebut. Potensi program jaminan serta pengiktirafan pelancongan dan hospitaliti mesra Muslim MFAR bakal dikembangkan sebagai akreditasi yang menjadi rujukan peringkat antarabangsa.
Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Firdaus Akbarhan berkata, garis panduan di bawah MFAR memberi fokus untuk memenuhi keperluan dan kemudahan bagi pelancong Muslim. Garis panduan yang boleh memberikan panduan kepada operator-operator ataupun industri-industri untuk mematuhi dan juga menawarkan Muslim-friendly travel services kepada pelancong-pelancong Islam. Dan saya percaya di bawah Ketua Pengarah Saudara Nizran Nordin, MFAR ini bukan sahaja boleh dikembangkan dan diperluaskan di dalam negara kita, malahan juga ianya boleh dikongsi dan diperluaskan ke negara-negara luar supaya satu bentuk pengtarifan secara antarabangsa dapat dilakukan. Jelasnya akreditasi itu juga berupaya meningkatkan reputasi negara yang menawarkan destinasi pelancongan mesra Muslim. BIS Malaysia berehat seketika kembali selepas ini. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Kembali dalam BIS Malaysia. Seperti biasa, saudara, setiap Jumaat kami bawakan imbasan ekonomi mingguan. Dan minggu ini kita mulakan dengan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI bekerjasama dengan kementerian dan agensi relevan seperti Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Majlis Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET untuk meningkatkan bilangan tenaga kerja mahir di Malaysia. Menteri MITI Tengku Datuk Seri Zafar Abdul Aziz berkata, menerusi kerjasama itu, semua pihak akan merangka perancangan yang sewajarnya untuk meningkatkan bilangan pekerja mahir Malaysia. Seterusnya, 2024 mungkin merupakan satu lagi tahun yang tidak dapat diramal dengan pergolakan dan konflik di Eropah dan Timur Tengah dan sukar untuk tidak memberikan perhatian terhadap kesannya yang meluas. Menurut Timbalan Perdana Menteri merangka Menteri Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam, Datuk Seri Fadilah Yusof, walaupun berdepan cabaran berikutan isu geopolitik dan risiko ekonomi yang berterusan, Malaysia di kedudukan unik untuk mampu mengulangi kejayaan yang dicapai sebelum ini. Ini tumpuan seterusnya. Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzair Mahidin memaklumkan ekonomi Malaysia dianggarkan tumbuh sebanyak 3.4% pada suku keempat 2023, menunjukkan sedikit peningkatan daripada 3.3% pada suku tahun sebelumnya.
Sektor perkhidmatan terus mengekalkan kedudukan sebagai pendorong utama prestasi ekonomi pada tempoh berkenaan dengan pertumbuhan positif direkodkan di semua sektor. Dan ini akhir sekali Proton Holdings berhad. Proton menggalakkan pengedarnya menaik taraf pusat operasi mereka daripada 1S atau 2S kepada 3S atau 4S dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Pusat operasi 1S ialah pusat jualan dan 2S adalah pusat servis dan alat ganti, manakala 3S pula menawarkan khidmat jualan, servis dan alat ganti, sementara 4S menawarkan khidmat jualan, servis, alat ganti serta ketuk dan cat. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Proton Roslan Abdullah berkata, berdasarkan perancangan tahun ini, sekurang-kurangnya 5 buah pusat operasi akan dinaik taraf kepada 3S dan 4S bagi memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan. Kita perkenalkan sistem padu pangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian, mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupannya lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. BIS Malaysia mengundurkan diri dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Saya Zamin Nasir. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.